Terima kasih Tan Sri Speaker atas ucapan takziah. Juga ahli-ahli yang berhormat yang ramai daripada pelbagai parti yang telah sampaikan kepada saya semalam dan pagi tadi, dan juga masyarakat yang bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan mencucuri rahmat ke atas rohnya. Saya mulakan dengan mengucapkan dan junjung kasih ke atas ucapan dan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong yang agak menyeluruh, menyentuh awalnya soal memorandum persefahaman, pengangguran, COVID-19, banjir, pengurusan hutan dan pelbagai. Jadi izinkan saya, Tan Sri Speaker, untuk membahaskan isi kandungannya dan memohon perhatian kerajaan terutamanya tentang permasalahan yang dirungkai. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang memorandum persefahaman yang telah kita sampaikan di sini, tetapi masih digunakan termasuk di pilihan raya negeri Johor, seolah kita memberi laluan mudah kepada kerajaan. Petang semalam saya, Pelan Jaya dan Bagan menemui Perdana Menteri umpamanya. Apa yang dibincangkan? Pelan dan ketegasan melawan rasuah. Kepastian meluluskan anti lompat parti, akta anti lompat parti. Dan tanpa memorandum ini, saya tidak fikir undi 18 akan diluluskan. Oleh ramai yang boleh klaim mereka berjasa dalam bidang itu, saya tidak nafikan. Tetapi adalah kepastian dalam memorandum ini yang menetapkan tanpa tolak ansur mesti diluluskan sebelum akhir tahun lalu. Begitu juga pakej rancangan menangani masalah ekonomi dan COVID-19, 45 bilion ringgit, 10 bilion ringgit untuk rakyat miskin. Semua itu diluluskan pra-belanjawan atau pasca belanjawan kerana ada perundingan. Politik kita harus batang. Kita tidak boleh warisi sistem yang lama. Bila orang tidak bersetuju, tempatnya di penjara. Kalau bersetuju, diangkat dan diberi anugerah tambahan. Jadi sikap dendam, kesumat, nafsu serakah politik ini harus dihentikan. Jadi memorandum persefahaman ini bermaksud untuk mematangkan suasana politik. Tetapi soal lawan bantah kita terus. Tidak langsung ada tolak ansur dalam soal pengurusan kerajaan, penyalahgunaan kuasa, rasuah, dan kita tanya terus kepada Perdana Menteri, bukan berselindung. Sama ada di Dewan, di luar Dewan, di khalayak umum ataupun bersama dalam rundingan dengan Perdana Menteri atau rakan-rakan yang lain. Jadi saya ingin tegaskan hal yang sedemikian supaya kita faham maksud memorandum ini, tidak untuk memberi laluan mudah kepada Perdana Menteri mengekalkan kuasa. Bukan perjanjian untuk memberikan isyarat nyata bahawa Perdana Menteri akan kekal tanpa dicabar. Tidak ada peruntukan yang melarang cabaran, bantahan atau penolakan kedudukan Perdana Menteri. Tetapi selagi ada persefahaman dan ada perundingan, seperti mana dengan kerjasama Tan Sri Yang di-Pertua, suatu kemajuan yang besar dalam soal reform parlimen. Saya ucap terima kasih. Select committees dan perundingan-perundingan diteruskan. Dan tentunya tidak menepati semua matlamat kita. Kita tahu dalam PH kita bukan pemerintah. Tetapi kita juga tahu bahawa dalam keterbatasan yang ada kemajuan yang tidak boleh dinafikan. Tapi ia tidak memenuhi maksud kita tentang kebebasan badan kehakiman, kebebasan badan penguasaan, kebebasan SPRM, itu yang tertera dalam matlamat kita yang belum tertunai. Tetapi kemajuan ke arah itu sebahagian besarnya telah dapat dirungkai. Ini saya nak jelaskan supaya
suara-suara yang agak terdesak di luar sana dapat juga dimengerti supaya tidak ada tomahan yang keterlaluan. Tidak ada salah untuk orang menegur, saya tidak ada masalah, tapi untuk mengatakan bahawa ini laluan mudah, supaya memberikan ruang terbuka untuk kerajaan melakukan apa sahaja. Ini saya fikir tidak benar. Saya nak mulakan juga dengan satu soal tentang permasalahan kita hadapi. Semalam dalam jawapan Perdana Menteri mengatakan ada sekurang-kurangnya dulu dalam penguatkuasaan atau pendakwaan terpilih, selective prosecution. Masa itu giliran saya sudah habis. Dia sama ada selective prosecution, malicious prosecution, itu diketahui umum, dibangkitkan oleh Majlis Peguam, ditegur oleh badan-badan guaman antarabangsa dan International Legal Fraternity, berlaku dengan parah sejak dulu. Jadi kalau Perdana Menteri mengandaikan di bawah kerajaan PH berlaku pendakwa terpilih, tidak ada halangan sama sekali untuk peguam negara membuka fail-fail tersebut. Jangan bagi alasan, dan berikan sindiran seolah-olah ada. Kalau ada, silakan. Oh, ada, dibangkitkan seorang konglomerat besar yang dilindungi kerana anaknya terlibat dadah. Siasat. Saya tidak di sini untuk mempertahankan konglomerat kaya yang rasuah. Tidak. Tetapi saya syorkan kepada Perdana Menteri supaya menetap memastikan peguam negara sama ada yang sekarang atau yang dulu, dan yang sekarang ini boleh buka semula fail. Dia tidak ada time bar untuk kes-kes jenayah. Jadi oleh demikian, kalau benar dakwaan Perdana Menteri sekarang, sila buka. Dan bagi saya ada baiknya supaya kadang-kadang orang-orang yang berdegar-degar cakap soal rasuah itu tahu hadnya bila dia sendiri atau keluarganya terpalit dengan jenayah atau rasuah. Sebab itu saya menolak andaian yang mengatakan umpamanya ini soal sikap, terutama orang Melayu ini boleh terima rasuah. Pandangan sedemikian itu masih berterusan di kalangan pemimpin-pemimpin Melayu. Ini penyakit yang harus diobati bermula dengan sikap pemimpin. Mula Melayu malas, kemudian Melayu senang terima rasuah, dan menjadi budaya. Ini pandangan diberikan tentang Filipino, masyarakat Indonesia, orang Jawa. Ini pandangan-pandangan sebenarnya sangat jumud dan kolot. Saya nak sebut umpamanya pada tahun 1890, Jose Rizal, yang saya anggap sebagai the precursor of Asian Renaissance, dalam La Solidaridad 1890, menyebut bagaimana sikap Eropah, terutama Spanyol, yang menganggap orang-orang Filipino ini malas, dengan menganggap mereka ini indolent colonies, badly nourished, has no hope, toils for others, and works only under force and compulsion. Jose Rizal 1890 telah meneka sikap yang ditanam oleh penjajah Spanyol ke atas minda rakyat Filipina. Dan di kalangan elit dan golongan terdidik juga terpukau dengan kempen dan pandangan yang sedemikian. Banyak kupasan-kupasan lain lepas itu, Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, menganggap pandangan yang sedemikian itu saingan menebal. Tapi sikapnya bermula daripada elit penguasa. Elit penguasa yang jadi tali barut penjajah. Walaupun mereka kata mereka ini pejuang kebangsaan dan pejuang nasionalis tulen, tetapi mereka terperangkap, captive mind, kata Syed Hussein Alatas. Sebentar, saya nak selesaikan tajuk ini, iaitu kata Syed Hussein Alatas tentang The Myth of the Lazy Native, yang saya anggap wajib dibaca oleh
ahli-ahli parlimen. Ya. Maka begitulah sikap tidak memang yang dituduh terhadap kaum Melayu, Filipina, Jawa. Mereka memberi reaksi terhadap keadaan yang ditimbulkan oleh kekuasaan penjajah. Mereka dipaksa bekerja dan meniadakan berbagai hasil utuh daripada tenaga mereka. Bagi orang Eropah pada awalnya dan penguasa pribumi yang ditakluki oleh orang Eropah, sibuk menghimpun kekayaan untuk diri mereka sendiri. Saya tambah, apa yang dilakukan oleh penjajah pasca kemerdekaan, orang yang mewar-warkan tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan berarti menolak penjajah semata-mata. Menolak sistem rakus, kezaliman, penganiayaan golongan rakyat dan juga penyisihan golongan miskin. Boleh. Sekarang ini apa yang berlaku adalah penjajah itu diganti oleh pemuka-pemuka pribumi. Dulu penjajah rakus berkuasa, mengisi bolok mereka sendiri, tembolok mereka sendiri. Sekarang pemimpin pribumi yang mengambil alih. Saya ambil sekian ayat itu saja. Ya. Tapi mereka sibuk menghimpun kekayaan untuk diri mereka sendiri. Penjajah yang diganti oleh pemimpin pribumi tanpa meninggalkan sen pun kepada yang lain. Terus menerus mengumpul kekayaan melebihi batas dan kehidupan yang enak bagi golongan atasan. Bagi sejumlah besar penduduk tidak ada motif rasional maupun peluang yang cukup untuk memperoleh kekayaan melampau yang diperlukan untuk hidup. Kalau sudah merempat di miskin di kawasan Mani Urai tanpa program pemasaran, tanpa usaha untuk menambah produktivitas mereka, apakah motivasi mereka untuk meningkatkan? Ini teori yang dijawab oleh semua pakar-pakar ekonomi. Saya kurang bersetuju dengan Ketua Pembangkang. Kata orang Melayu tidak peka soal rasuah ini. Bahkan baru-baru ini bila ada orang yang mencuri di masjid, ditangkap, dimandikan seolah-olah mayat. Itu yang curi berapa ringgit. Orang Melayu peka. Ini kata tadi tak peka. Saya yakin yang curi berjuta nanti akan ditangkap, dimandi, dikapan, diusung ke kubur. Setuju atau tidak? Yang saya sebut dan saya cuba nak ulas ni, saya tak setuju dengan pandangan itulah. Iaitu yang mengatakan orang Melayu ni atau Filipino atau Jawa ataupun masa Inggeris cuba ganggu budaya Cina, menganggap orang Cina ini semua kaki opium, maka menyebabkan opium war. Kemudian orang India yang dianggap malas dan memang kotor. Ini sikap penjajah yang diwarisi oleh golongan elit politik, termasuk pemimpin Melayu. Ini yang saya hujah ni. Jadi betul Ketua Kelana Jaya. Kalau nak kata sikap mereka begitu, orang curi di masjid dia belasah setengah mati, orang curi beliun-beliun duit 1 MDB masih bergentayangan di mana-mana. Jadi ada, tapi salahnya adalah sikap pimpinan politik yang tidak menunjukkan ketuntasan atau konsistensi dalam pandangan mereka. Terima kasih Yang Berhormat Protestan. Terima kasih kepada Yang Tan Sri yang Dipertua memberi laluan kepada saya. Adakah Yang Berhormat Protestan bersetuju dengan saya bahawa pada zaman Tun Hussein Ong, dia akan kasih teguran kepada kabinet dia, menteri-menteri. Bila ia mau jadi menteri, jauh dari rasuah. Kalau ia mau cari kekayaan, ia masuk bidang perniagaan. Adakah setuju dengan saya semangat ini harus diteruskan di kerajaan sekarang atau akan kerajaan akan datang? Adakah setuju? Terima kasih. Terima kasih. Memang Tun Hussein Ong memang dikenali sebagai orang yang lebih tegas menangani permasalahan rasuah. Itu memang dikenali dan saya tahu benar sebab bila saya jadi Menteri Kewangan, harta pusaka Tun Hussein itu dirojok ke kementerian untuk dibayar cukai. Jadi saya bila lihat seluruh failnya, saya kecualikan sebab harta yang ada pada beliau pada ketika itu sangat rendah ya, untuk dianggap sebagai seorang mantan Perdana Menteri dan keluarga
mantan Menteri Besar Datuk On Jaafar, pengasas Menteri Besar Johor pada ketika itu, tetapi keluarga pendapatannya sangat sederhana. Saya tak dapat jamin keluarga dia yang lain, ya, tetapi saya jamin setakat Tun Hussein On. Jadi dia ada rekod. Tun Razak sebelum itu, marhum Tun Razak, Tuan Speaker mungkin ingat, pernah menyebut negara ini menghadapi permasalahan besar, 3C. Ya, pada masa itu dia sebut 3C. Maknanya soal rasuah ini sudah mula dikesan. Dia sebut tentang komunisme pada ketika itu, ya. Communalism. Banyak sikap perkauman yang juga bangkit dan belum terhakis. Dan corruption. Dia 3C. Ya. Communism, communalism, corruption. Dia kata the problem of 3Cs they will continue to haunt this country, melainkan kita ambil tindakan-tindakan tegas. Dan kita kalau tengok rekod Tun Razak, ada orang setuju, tidak setuju, tapi isu politik. Tetapi keprihatinan dia tentang masyarakat luar bandar tidak boleh dipetikai, dan keduanya tentang kehidupan dia yang jauh lebih sederhana. Sekali lagi, tak boleh saya jamin keluarga dia yang lain. Jadi dari situ saya sambung tentang soal bersikap ni, tentang apa yang saya bangkitkan semalam, dan terima kasih kepada Tan Sri Speaker kerana memberi ruang kepada saya dan katakan bangkitkan soal Bank Negara. Dan memang saya lihat, perhatikan jawapan pagi tadi. Soalnya pertama terkait dengan apa yang Perdana Menteri sebut tentang selective prosecution. Ya. Jadi kalau itu diteruskan, maknanya pendakwaan diteruskan, dia memberi gambaran bahawa keadaan itu masih ada asasnya dan mesti terus dikupas. Ada rakan-rakan yang di sebelah sana, sebahagian di sebelah sana pun dia ada sebahagian. Dia nak kata satu pihak tak boleh kerajaan ni. Dia kata pembangkang atau PH tak ada modal lain, asyik satu MDB saja. Tapi satu MDB ini bukan cerita sejarah. Dia cerita yang berterusan. Yang kita bangkitkan, yang Speaker memberi keizinan kepada saya itu sebab ini fakta baru yang dikemukakan di US District Court New York. Dan bila kita teliti lagi, pembongkaran itu harus mencuit perasaan kita dan menggesa rakyat bangkit, menolak. Maknanya kalau kita lihat kisah ini saja, satu MDB, maknanya corruption yang diberi amaran oleh Tun Razak 40 tahun lebih dulu, setengah abad yang dulu, itu sudah menjadi satu yang sistemik, hampir dibudayakan. Saya tegaskan, mustahil isu 1MDB boleh berlaku jika tidak ada kerusakan dalam seluruh sistem. Kementerian Keuangan, kalau ikut pengalaman saya, KSP-nya dan pegawai amat teliti dan selalu memberi nasihat tidak setuju atau kalau ada dianggap pelanggaran hukum. Ini KSP-nya bersekongkol, ya, dan terus pertahankan menjadi alat dan tali barut pemerintah untuk menekan dan mengaut keuntungan. Dalam keterangan yang baru dibongkar lagi, 3 jenis bond dikeluarkan. Bond dipanggil Project Magnolia, bond dipanggil Project Maximus, dan bond Project Catalyze. Jumlah anggaran dana aliran 1MDB yang disahkan oleh Department of Justice United States of America, USD 4.5 billion, 18.88 bilion ringgit. 2009, bekas pengurusi Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, bertemu Datuk Seri Najib Razak pada tahun 2009 untuk meleraikan bond 6.5 bilion, dan ini terkait dengan kepentingan anak-anak.
saya tidak perlu panjangkan hal itu, tapi saya nak sebut di sini, ada yang mengatakan ini hearsay. Ini pengakuan bersumpah dengan dokumen. Jadi itulah sebabnya mengapa semalam Tan Sri saya gesa bukan saja Bank Negara. Bagaimana Bank Negara boleh bolos macam tu? Orang sekarang bawa keluar wang RM50,000 kena isi pelbagai borang. Ya, nak isi untuk Bank Negara. Orang boleh keluarkan bilion ringgit terpadam daripada penglihatan Gubernur dan tim Bank Negara. Dia kena jawab soal ini. Dan siasat. Boleh tanya? Tok Sri Ketua Pembangkang, kita kalau nak tahu rumah kita sengit, kita kena duduk jauh, baru nampak rumah sengit. Duduk dalam rumah tak nampak sengit. Sebab itu orang luar nampak Malaysia sengit sekarang, bukan kita yang duduk dalam ni. Setuju atau tidak? Yang tak nampak yang bawa Kertajaya, itu yang mata dia rabun. Kalau dia itu seorang pemimpin bertanggungjawab, tak kira daripada mana parti, tak kira Melayu atau Cina atau India atau Iban Kadazan, dia tidak akan menjadi pelapor dan pengampu dan penjilat bagi orang yang terlibat dalam rasuah sebegini rupa. Ya. Kerana dalam hal ini buktinya ada. Dan laporan DOJ itu bukan baru. Laporan Department of Justice, Tan Sri Anda Betul, itu saya baca, saya tak salah saya tahun 2016 diseludup ke penjara. Ini penyeludupan yang sah. Kerana dianggap sebagai bahan dokumen guaman. Saya kata ada kes mahkamah, jadi saya beritahu pegawai penjara, ini bahan dokumen guaman, tebal, saya kena baca. Saya baca itu, saya terkejut. Pertama diceritakan wang MDB diguna untuk membayar perjudian di Caesars Palace, Los Angeles. Ya. Itu pun masih ada lagi parti yang mengatakan, yang Melayu, yang Islam mengatakan, oh kita dapati tidak ada kesalahan. Bacalah dulu laporan. Wang MDB disahkan, dia digunakan money trail itu ya. LA, Chicago, New York, London, Singapura. Mana kalau bila pergi ke kasino, dia kena berikan bukan saja wang tunai yang ada di situ atau kredit card, tapi juga bank account. Ya. Jadi ini yang ditrail dan dibayar oleh wang yang bersumberkan 1MDB. Ya. Kemudian beli lukisan termasuk Monet. Ya, lukisan yang mahal, pelukis Perancis yang terkenal. Bukan monyet. Kertajaya kita bukan Monet. Kemudian bangunan-bangunan, harta. Jadi yang banyak. Jadi semua sekarang ini mengatakan perkara ini tidak berlaku dan sudah berlalu. Berlalu bagaimana kita kena bayar puluhan bilion. Ya. Dan ya saya perlu jelaskan sini Tan Sri. Saya bingung kalau sikap begini untuk memberi laluan mudah. Maknanya sekarang ini jangan bimbang kes rasuah. Kalau kita menang pilihan raya, kita berkuasa semula, semua ini terpadam dengan sendirinya. Bukankah ini bermakna institusi itu dikompromi? Sebab itu, saya tanya, minta supaya institusi SPRM, LHDN, Bank Negara dan Jabatan Siasatan Jenayah Politik itu benar-benar bermaruah dan berintegriti. Jadi siapa juga jadi kerajaan, parti mana juga pemerintah, rasuah besar ini tidak boleh dipertahankan. Baru boleh kita ini dianggap betul-betul merdeka. Dan ini soal Tan Sri Zeti dan suami Taufik, Aiman, saya dah sebut sebagainya semalam. Jawapan saya sangat kesal dan tidak memuaskan daripada yang saya teliti tadi. Tetapi Singapura lebih dahulu kerana maklumat yang diperolehi ya, yang mencurigakan kerana masuk ke bank UBS di bawah nama Iron Rhapsody Limited dimiliki oleh Taufik Aiman ya, yang mempunyai nama yang sama, melainkan ada Taufik Aiman yang lain yang juga suami kepada Tan Sri Dr. Zeti.
dan seorang anak lelaki yang dipercayai anak yang dipercayai anak kepada beliau. Jadi beberapa aliran masuk itu 2008, 2009, 2015, 2016. Tan Sri, saya bawa di parlimen ini 2010 dan ditemplak dahsyat oleh kawan-kawan, rakan-rakan yang berhormat di sebelah sana. Ya. Seolah-olah saya menipu, merekayasa bahan bukti dan tidak ada asas kerana sentimen dan permusuhan politik. 2010-11, kalaulah Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Kabinet ketika itu prihatin, dia boleh kurang-kurangnya meleraikan sedikit demi sedikit permasalahan itu. Tapi tidak. Jadi kalau ada orang menganggap kita berucap di sini, didengar, kemudian ada tindakan, itu sebenarnya palsu. Dia naif dari segi politik. Kerana sementara kita keluarkan, masih ada rakan-rakan. Sebagainya sekarang belah sini, ya, memang masih pertahankan. 2013 dalam kempen pilihan raya, Pakatan Rakyat pada ketika itu, 1MDB itu disuarakan. Tapi masih ada yang pertahankan. Ya. Jadi dia mengambil masa untuk rakyat bangkit dan sedar. Dan sebenarnya, Tan Sri, sebab itu saya tidak setuju kalau kita katakan rakyat tidak. Kerana 1MDB itu menjadi suatu gegaran di kalangan ramai rakyat yang merasakan ada satu ketempangan dalam sistem pentadbiran dan pengurusan di negara kita. Datuk Seri Ketua Pembangkang ni barangkali kurang sedar. Orang Islam ni ada pintu taubat. Dia buat jahat macam mana pun, dia ada pintu taubat. Orang bukan Islam tak ada pintu taubat. Jadi dia orang yang ada pintu taubat ni, dia jahat ke dia rasuahkan, kita kena sokong. Kena faham sikit. Ada argumen itu di Malaysia ini. Pak Dixon Lembah Pantai. Boleh. Terima kasih Ketua Pembangkang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Kita semalam sewaktu Ketua Pembangkang bahas dalam kamar khas berkenaan dengan tim Leisner, satu perkara yang agak mendukacitakan ialah bagaimana siri pendedahan ini berlaku hampir setiap hari. Maksudnya maklumat yang dipunyai oleh Jabatan Peguam Negara ini sangat kurang, sehingga kita disajikan hampir setiap hari dengan pembongkaran besar yang baru. Malah sekiranya tidak berlaku pembongkaran oleh tim Leisner di New York, kita takkan tahu ada rumah 10 juta US dollar yang telah dibelikan menggunakan duit rakyat Malaysia untuk kekasihnya di London. Jadi berkenaan dengan isu ini, adakah Yang Berhormat Pak Dixon bersetuju dalam aspek unsur jenayah di bawah kanun keseksaan dan harus ada pendakwaan di Mahkamah Malaysia kerana bukan sahaja tentang isu ini tapi menyimpan maklumat berkenaan rasuah, ya. Maksudnya kekasih tersebut tidak tampil untuk memberitahu. Ya, hampir 9 tahun menyimpan rahsia rumah ini. Apa pandangan Yang Berhormat Ketua Pembangkang? Soalan tambahan. Apakah kita tidak berbangga wanita Malaysia nilai harganya 44 juta? Ini RM80, RM200 buat apa? Ini nilai dia tu, kena lihat. Ni wanita Melayu pula tu. Kita kena sokong nilai-nilai wanita seperti ini. Ketua Pembangkang setuju atau tidak? Terima kasih. Dari keterangan semalam Kelana Jaya dan Lembah Pantai, Kota Raja bukan Kelana Jaya, Kota Raja dan Lembah Pantai bangkitkan isu yang dibongkar oleh Leisner. Soalan yang kita kemukakan, bagaimana agensi penguatkuasaan penyiasatan tidak mampu mengenengahkan lagi soal ini, seolah-olah kes ini tertutup walaupun ada siri pendakwaan di mahkamah. Tapi bahan-bahan ini kita terpaksa tunggu sehingga terbongkar pertamanya dulu oleh Department of Justice, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, dan keduanya sekarang di mahkamah di Amerika Syarikat sebagainya. Jadi saya tekankan semalam, maknanya walaupun SPRM ada menjawab bahawa sebahagian kes bank negara ini disiasat oleh Jabatan Siasatan Jenayah dan SPRM telah pun memanggil wanita berkenaan
mengenai rumah. Tapi saya telah cadangkan mesti ada pasukan khas sekurang-kurangnya 4 agensi ini menyelaraskan tindakan kerana isu ini isu sangat besar, ya, puluh-puluh bilion, dan ada orang cuba memadamkan yang mengatakan oh ini tak ada isu lain, ini isu YMDB. Dia ingat ni wang siapa begini ni, ya? Wang negara sampai 30-40 bilion pun hilang pun tak ada apa-apa. Beli rumah, buat pergi tempat perjudian, guna wang negara, dan kita anggap so no small matter, don't politicize it. Saya tak faham. Apatah lagi kalau orang itu seperti mana yang disebut oleh Kota Raja, cakap soal Melayu, soal Islam. Malah ini soal kemanusiaan. Saya tidak fikir seorang rakyat Malaysia, apa kaum, apa agama pun yang boleh tolerate hal yang sedemikian. Yang disebut oleh Kota Raja, ya, kita bangga dengan integriti, kita bangga dengan maruah, kita bangga dengan akhlak, kita bukan bangga dengan wang yang diambil cara yang tidak sah. Apatah lagi kalau dibeli rumah berapa kos pun itu masalah dia, tapi dikait dengan wang negara, wang kerajaan Malaysia yang harus dibayar oleh rakyat. Ini yang kita bantah. Ya, Puan Dickson, Tan Sri. Saya pernah ditegur, dikatakan tak habis-habis isu rasuah, ya, 1MDB. Kita tak minat nak dengar. Yang kita nak dengar ialah soal pekerjaan. Yang kita nak dengar ialah soal pendapatan, mana nak dapat duit, makanan untuk rakyat. Saya rasa ramai tidak memahami bahawa oleh kerana berlakunya rasuah ini, maka pekerjaan tak dapat dihasilkan. Tidak ada industri, tidak ada sekolah-sekolah baru, tidak ada hospital baru, tidak ada perniagaan baru. Oleh kerana duit habis masuk dalam poket orang dan digunakan untuk menenangkan kekasih dan sebagainya. Ya? Lalu saya rasa Yang Berhormat Ketua Pembangkang, persoalan rangkaian ataupun hubungan di antara rasuah dan bagaimana ianya merugikan rakyat perlu kita kupas supaya orang faham. Ini bukan soal kita jealous, kita cemburu yang diorang ni dapat duit berbilion-bilion, tetapi ini merugikan rakyat, ini merugikan negara, dan memang rakyat kena bangkit tolak amalan rasuah ini. Apa pandangan Pak Dickson? Pak Dickson, sikit Pak Dickson. Kau nyerus. Saya cuma nak minta pandangan daripada Pak Dickson tentang apa disebut oleh Kota Raja sebentar tadi. Saya bimbang berlaku salah faham masyarakat terhadap konsep taubat dalam Islam. Kerana taubat dalam Islam tidak menafikan hukuman. Contoh berkaitan dengan mencuri. Jadi saya minta penjelasan lanjut daripada Pak Dickson, ulasan kepada apa disebut oleh Kota Raja tadi. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, yang Shah Alam menekankan satu aspek yang penting. Kerana ada orang nak meremehkan, ya, soal rasuah ini. Ya. Dan kemudian kalau jawab pun dia kata yang lain pun rasuah. Kalau SPRM ada bukti, dia ambil tindakan. Saya tidak ada isu tersebut, tidak mahu melindungi. SPRM pernah semasa kita dalam PH dalam kerajaan memaklumkan kepada saya tentang beberapa siasatan, mengingatkan saya tentang beberapa rakan yang dicurigai telah mengauk kekayaan. Apa jawapan saya? Silakan. Jangan guna parti atau gunakan kedudukan mereka dalam kerajaan. Kalau orang lain melindungi, bukan tugas saya. Jadi sebab itu saya minta supaya ditanya. Tak ada halangan. Ada yang mengatakan mengapa bekas dulu-dulu menteri-menteri kewangan yang kaya raya berbilion, itu semua tidak ada dengar siasatan. Saya tidak pernah bersetuju untuk melindungi mereka. Ya. Jadi oleh yang demikian, kata Shah Alam itu tepat. Ini bukan dia kata, oh 1MDB. Kita tak pernah kata ini satu 1MDB saja, walaupun skala dana 1MDB itu besar. Dan kalau ada bukti yang lain, silakan. Sebaiknya saya rasa sudah sampai ketikanya, bila ada tekad politik, political will dalam kerajaan, itu membongkar supaya jadi pengajaran
untuk generasi akan datang, kini dan akan datang. Kalau tidak, kalau dulu ada satu skandal, sekarang sambung skandal. Jadi dia berterusan. Orang guna kuasa itu, rebutan kekuasaan itu untuk memperkayakan diri, keluarga, sanak saudara. Dan ini yang berlaku dalam negara kita. Sebab itu saya kata pimpinan silih berganti. Nak berikan high moral standing tidak boleh. Sebab kalau dibongkar, banyak yang tercalar. Jadi sebab itu saya setuju dengan Shah Alam. Satu, ketegasan dan penerangan kepada rakyat. Tapi kalau polemik di kalangan elit politik ini cuba memadamkan dan cuba pula membesarkan, mendewakan orang-orang yang terpalit besar dengan rasuah, ini mengaibkan dan menjatuhkan maruah rakyat negara ini. Orang ketawa di dunia. Bagaimana mungkin hal ini berlaku? Kuala Nerus menyebut tentang taubat. Sebenarnya yang disebut oleh Kota Raja itu menyindir kerana ada orang menganggap biarlah dah taubat boleh. Memang dalam Islam boleh dibolehkan taubat. Ya, ada. Tapi kalau kita mencuri semua, taubat, dia kena proses hukum kena jalan pertama. Keduanya, kalau dia ambil berlion-berlion, lepas tu taubat. Tak ada jalan, tak ada. Betul yang disebut oleh Wabi Kuala Nerus. Bukan maksud itu, ya. Jadi kalau betul dia kena bayar balik. Saya setuju dengan pandangan Kuala Nerus. Tapi yang saya sebut di Kota Raja itu hanya menyindir orang, memudahkan isu taubat ini dibangkitkan. Baik. Timbalan Menteri Undang-Undang di Parlimen bercakap tentang kelewatan penyiasatan itu alasan sekatan VTL antara Malaysia ditutup. Ini bagaimana Timbalan Menteri boleh jawab begitu? Apakah ada bukti dirojok ke kerajaan Singapura? Saya nak tahu, apakah kerajaan Singapura tidak bersedia memberi kerjasama terhadap penyiasatan rasuah berskala besar di Malaysia? Yang saya tahu ada kerjasama. Jadi kita nak gunakan technical point. Tidak ada kiriman surat cara sulit, tidak ada. Hal ini berlaku memang boleh. Cuma sekali lagi ia menggambarkan kelesuan, kelembaban, keengganan bertindak tegas dalam hal ini yang menyebabkan perkara ini berlarutan sekian lama. Pak Dickson, ya. Dengan tajuk yang sama, boleh saya tanya sedikit pandangan Pak Dickson? Semalam Timbalan Menteri juga menjawab usul segera Pak Dickson dengan berkata inilah kali pertama agensi kerajaan dapat mendengar fakta-fakta seperti yang didedahkan oleh tim Leisner di the US District Court. Berkenaan dengan apartmen 10 juta US itu mungkin kita boleh terima itu. Tetapi pendedahan tim Leisner yang penting sekali adalah cara di mana bank negara meluluskan pemindahan wang sebilion dalam masa yang sangat-sangat cepat. Dan itu bermaksud memberi maksud yang jelas pemantauan oleh bank negara memang lembab, tak berkesan dan membenarkan duit 1MDB itu dicuri sehingga rakyat Malaysia sekarang kena membayar hampir 53 bilion ringgit. Jadi saya pada pandangan saya mustahil kita tidak tahulah tentang fakta penting itu, iaitu kelembapan pemantauan bank negara daripada dulu 2000 bila episod ini bermula pada 2008-2009. Jadi saya minta pandangan Pak Dickson tentang hal ini. Sungai Buloh ada sejarah saya. Saya sebut tadi laporan DOJ, Jabatan Kehakiman itu yang saya baca tu 2015-2016. Ya. Dan di situ bahan dan fakta terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya. Termasuk yang saya sebut tadi beberapa isu ni. Jadi isu yang baru, kalaupun baru, ada alasan hal ini baru. Tetapi yang beratus hujah tentang mesyuarat, tentang minit, tentang property, itu bukan andaian, bukan hearsay. Dia bagi ini bangunan sekian dibayar pada tarikh sekian, perjudian di Caesars Palace pada sekian hari bulan, akaunnya sekian. Jadi siasat. Saya bukan hakim untuk menghukum, betul. Tetapi saya bantah kerana tiada siasatan dan beri alasan yang sangat remeh memperbodohkan rakyat seolah-olah ini bahan baru yang dokumen besar itu tidak kalaupun disiasat nampak
disiasat dalam keadaan kegelapan. 6 November 2013, Leisner dalam projek Catalyze menyatakan pada Perdana Menteri pada ketika itu, tabung haji telah bersetuju untuk memberi beberapa bond tersebut. Umpamanya, dia melibatkan tabung haji. Harus ada persoalan. Ada tak email, ada tak rekod, adakah persetujuan daripada tabung haji. Ya. Jadi, sebab itu saya kata masalah ini sistemik. Dia melibatkan terlalu banyak agensi dan kerana kelemahan ini menyebabkan apa yang kita katakan bahawa rasuah itu sudah merangkul seluruh sistem atau yang dikatakan sistemik. Dokumen yang dibawa dan dikemukakan oleh Singapore CAD kepada penyiasat Malaysia, ya, ini 16.22 juta dolar Amerika itu masuk ke akaun Jolo. Jadi kalau ikut yang hal Jolo terlalu panjang, saya tidak bermaksud untuk menyebut di sini, tapi saya nak katakan bahawa bagaimana maklumat ini menjadi rahsia umum walaupun media terkawal. Media terkawal. Contoh yang saya sebut semalam ialah Astro. Astro itu dimiliki oleh seorang pengusaha biliarder yang besar. Kemudian di bawah Ralph Marshall dan Rohana Rozan. Dan kalau mereka itu terlibat dalam melindungi satu MDB, mana nak harap media akan bagi kerjasama? Dia dah telah terlibat, compromised prinsipal dia dengan YMDB dan parti yang berkenaan. Jadi tentunya tugas dia ialah memburukkan imej pembangkang dan menunjukkan kekuatan parti yang memerintah, dan ini daripada penguatkuasaan kepada bank negara, kepada tabung haji, kepada media. Jadi seluruh sistem itu berpakat, ini muafakat nasional mereka ini, untuk menghentam pembangkang. Ini yang berlaku dalam kes yang disebut dalam laporan Leisner baru-baru ini, dan saya masih mengesyorkan supaya laporan itu dibaca sekaligus dengan laporan DOJ yang melibatkan juga judi dan sebagainya. Dan DOJ report yang berikutnya adalah pada November 1 bulan November 2018, ya, yang di mana pengakuan bersalah oleh tim Leisner conspiring to launder money and to violate the Foreign Corrupt Practices Act related to 1MDB. Jadi ini tidak berkesudahan, ya, daripada 2009, ini laporan 2018, dan sehinggalah yang terbaru iaitu grand jury charges terhadap Jolo yang terbaru, ya, dengan tim Leisner. Pak Dixon, balik sikit. Ya. Terima kasih Pak Dixon, terima kasih Tuan Speaker. Dalam pendedahan tim Leisner ni, ada satu pendedahan yang sangat besar, iaitu projek Catalyst itu, komisen tidak dapat diberi kepada tim Leisner dan terpaksa dibayar untuk pilihan raya umum ke-12, ya, pada 2013. Jadi ini adalah satu pendedahan yang besar di mana wang berbilion-bilion ringgit. Kalau kita masih ingat pada PRU 2013, berbilion-bilion ringgit digunakan untuk pilihan raya, tujuan pilihan raya. Di Pulau Pinang, kita tahu bahawa ada pihak-pihak tertentu bawa Psy, Korea punya K-pop star, Psy ke Pulau Pinang. Di Pulau Pinang banyak ceramah-ceramah, lepas makan free, ada bagi minum free, lepas itu ada beer, arak free diberikan kepada pengundi-pengundi. Jadi kita tahu bahawa kalau pembelian undi menggunakan duit itu adalah satu kesalahan dari segi Akta Pilihan Raya, kesalahan Akta Pilihan Raya. Jadi saya minta penjelasan atau komen daripada Ketua Pembangkang, adakah ini satu pembelian undi dan kenapa tiada siasatan daripada SPR tentang blatant buying of votes dengan duit, minum, semua ini, dan juga sorokan pelbagai jenis
Adakah perlu siasatan? Terima kasih. Yang Berhormat Sikit Podikson. kalau boleh Pak Dixon, saya tambah. Baling. Terima kasih Saya sambung. Yang Berhormat Podikson. Terima kasih kerana beri laluan. Yang bayan baru tadi tu betul lah. Kalau masa 2013 pun Pulau Pinang DAP menang juga, bagi minum ke apa ke tu tak apalah. Cuma saya nak tanya sedikit penjelasan dengan Yang Berhormat Podikson berkaitan dengan yang pendedahan tadi, berkaitan isu tabung haji ada termasuk dalam yang penjelasan yang diberi tim laser team tu. Saya apakah pandangan dan pendapat Yang Berhormat Podikson sekarang ni mandangan kita tengah buat RCI, apakah elok masukkan topik tersebut dalam RCI tersebut untuk kita mendapat jawapan yang betul dari rakyat, sebab kita ada 9.7 juta pendeposit. Jadi harus kita tekankan, dan kalau kita nak telus, kita masuk dalam RCI tersebut untuk kita mendedahkan. Apa pandangan Yang Berhormat Podikson? Terima kasih. Sikit kalau selangor sikit Pak Dixon, menyambut daripada beberapa MP sebentar tadi, kita memerhatikan on record, ya, Bank Negara ketika itu Yang Berhormat Podikson, ya, mengenakan satu hefty fine terhadap M-Bank, ya, Disember 2015. Saya membangkitkan perkara ini dan mahukan ketika itu, ya, mengapa hanya dikenakan 53.7 juta sebagai fine, ya, kepada salah laku yang dilakukan oleh M-Bank, sementara pada ketika itu lagi kita lihat JP Morgan was dikenakan satu, ya, penalty sebanyak 8.5 bilion, dan HSBC, ya, USD 1.92 bilion. Dan ketika itu lagi, andainya kalau tidak ada rot seperti mana yang disebutkan oleh YB Subang, tak silap saya tadi, menyebutkan kalaulah kereputan dan the systemic rot dalam banking system kita tu yang dilindungi, ketika itu lagi kita telah dapat membongkar pengubahan wang yang dilakukan oleh MDB. Perkara ini telah menjadi satu yang sangat syarat the systemic rot seperti mana yang disebutkan oleh Podikson. Terima kasih. Tuan Speaker, saya akan teruskan nanti tanpa banyak pencerahan sebab saya nak habis tajuk lain. Boleh saya komen sikit? Sebenarnya banyak yang kita salah guna pencerahan tu kan. Pencerahan tu hanya untuk penerangan atau penjelasan, tapi ramai yang mengambil kesempatan untuk berbahas. Jadi tak cukuplah masa untuk Yang Berhormat Ketua Mangkang, saya bagi 90 minit. Bayan baru tanya sebab jika ada bukti tentang rasuah, SPR harus bertindak. Tapi kita tahu memang ada masalah di sini. Saya setuju dengan Bayan baru supaya ada siasatan, dan SPR juga sebagai satu badan lebih berintegriti untuk mengambil langkah-langkah yang lebih berani, tegas untuk menghalang rasuah yang ketara dalam sistem pilihan raya kita. Baling mengusulkan supaya kes yang saya bangkitkan tadi tentang bond tabung haji itu disiasat oleh Suruhanjaya Diraja. Saya setuju, ya, kerana perkara ini tuduhannya agak besar yang melibatkan pencarum tabung haji yang ramai. Jadi saya setuju kalau ada Suruhanjaya dan juga mengambil kira keterangan Lesner tentang wang tabung haji juga digunakan dalam kes 1MDB. Kuala Selangor bangkitkan tentang bukan saja tentang bank yang mendapat yang didenda, ya, tetapi Goldman Sachs. Semua sekarang orang tahu bahawa yang dikatakan kejayaan oleh Menteri Kewangan, denda Goldman Sachs itu terlalu kecil ketimbang berbanding dengan apa yang berlaku, ya. Di sini dianggap major success, tetapi kalau kita lihat apa yang berlaku, JP Morgan, HSBC itu jauh lebih tinggi. Jadi ada permasalahan besar dalam bentuk rundingan ini, dan kita nak tahu peguam mana yang digunakan. Apakah peguam itu pula dapat komisen dalam penyelesaian mudah begini? Saya tanya, siasatan itu harus diadakan. Sudahlah kita kena tipu, sudahlah kena rugi, kemudian tampuk tipu lagi, ya. Dan rakyat dah dapat RM40 tambahan pun tak ada. Cuma pasal pilihan raya adalah RM100 tiap mengundi. Tetapi yang kita rugi ini puluhan bilion ringgit. Saya dalam satu sidang conference Bloomberg di Singapura, masa itu pengurusi Goldman Sachs di depan saya, dan saya sebut
satu MDB ini tidak mungkin berlaku kalau badan-badan keuangan antarabangsa seperti Goldman Sachs itu tidak complicit in the crime. Ya. Dan dia tak berani saman saya. Saya sebut begitu. If international financial institutions such as Goldman Sachs is not complicit to the crime, this cannot happen. Jadi maknanya ya, tapi baguslah dia tak saman lah. Saya cakap itu dengan depan pengurusi dia dan nyata dia tak boleh nafi. Jadi apa yang berlaku ialah guntingan dengan Kementerian Kewangan untuk selesaikan. Tuan Speaker, hal ini harus menyentuh. Bagi saya, mengulas apa yang disebut oleh Perdana Menteri semalam tentang pendakwaan terpilih, saya ingin tegaskan di sini, soal rasuah ini mesti dihadapi, tangani secara menyeluruh, secara bebas. Dan kita bukan di sini untuk pertahankan sesiapa. Apa yang disebut, ya. Tetapi tidak meyakinkan kerana masih ada kelemahan-kelemahan asas, masih ada seperti yang kita tahu tokoh-tokoh yang masih bermerajalela bicara tanpa ada kesungguhan kerana pertimbangan politik. Jadi saya harap untuk mengakhiri tajuk ini kita ingat betul-betul, dan saya nak bawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala satati 'ala an-nasi sunun qad da'ah yusaddaqu fiha al-kazib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantikhu fiha ar-ruwabidah. Qila wa ma ar-ruwabidah? Qala as-safih yatakallamu fi amril ammah. Ini di antara hadis riwayat Ibnu Majah yang sangat mengesankan. Apa maknanya? Rasulullah SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberi kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan ruwaibidah turut bicara. Lalu ditanya kepada Rasulullah SAW, apakah ar-ruwabidah itu? Rasulullah SAW menjawab, orang yang bodoh yang menguruskan perkara am. Dan ini amanah diserahkan kepada orang yang tidak berkelayakan. Ini peringatan kepada kita semua. Jangan anggap saya tuju ini kepada pemerintah. Ini satu peringatan kalau kita ini ahli parlimen dan dianggap elit politik, tidak ada satu tekad untuk membersihkan negara ini, pasti akan menuju malapetaka kehancuran. Dan tidak ada orang yang siuman, yang yakin bahawa kita sungguh-sungguh nak banteras rasuah di negara kita. Dan oleh demikian harus ada suatu semangat dan azam baru untuk mengikis penyakit ini. Saya bawa sekarang kes yang sebenarnya menyentuh rakyat. Selain daripada rasuah tadi, kos sara hidup dan inflasi. Ya. Inflasi meningkat walaupun selalu dikatakan peningkatan itu tidak seteruk negara-negara jiran dan negara lain. Tetapi kita tahu indeks inflasi negara yang diukur daripada indeks harga pengguna meningkat 2.3% kepada 12409 berbanding 122 pada tahun yang sama sebelumnya.
Makanan yang paling terkesan, ya, 3.6%, maknanya tinggi daripada yang lain. Harga minyak sayuran rekod tertinggi serta meningkat 10% pada Oktober 2021. Harga bijiran daripada 22 meningkat lebih 22% berbanding tahun sebelumnya. Gandum 40% dalam tempoh 12 bulan. Kos produk tenusu meningkat 16%. Ini peratus-peratus ini tidak meyakinkan. Angka dan data ini boleh mengelirukan. Statistics do lie. Kerana realiti di bawah itu adalah susah orang hidup, makan dalam keadaan harga barang naik dan gaji tidak naik. Dan ini soal gaji juga ada kaitan dengan soal harga barang. Ada syarikat-syarikat yang catat untung puluh bilion. Tetapi bila kita cakap soal gaji minimum, bukan saja kerajaan, yang swasta pun ada keengganan. Ladang-ladang, syarikat bala, ladang-ladang kapas sawit yang untungnya cukup tinggi. Tetapi pulangan bagi golongan pekerja rendah itu sangat kecil. Jadi oleh yang demikian kita harap supaya tindakan kerajaan itu harus lebih menyeluruh, bukan sekadar pengawalan harga. Tetapi ini soal approve permit ni, AP ni menjadi masalah yang besar. Dulu AP kereta, sekarang AP go base, AP ayam. Jadi semua AP ini dikontrol oleh satu kelompok yang tertentu. Ini monopoli, monopsoni, semua orang tahu ini basic economics. Kalau kita benarkan monopoli, dia yang tentukan harga dan kita tidak berikan ruang untuk orang lain terlibat kerana AP ini diberikan kepada ketua-ketua bahagian parti tertentu. Jadi kalau kita tengok senarai, patutnya menteri beri senarai. Siapa yang dapat AP di bidang mana? Jadi barulah kita ada ketelusan. Perdana Menteri sebut kaedah di bawah pimpinan beliau akan ada ketelusan dan transparansi. Okey, setuju. Beri siapa yang dapat AP dan berikan maklumat ini kepada awam dan kepada ahli parlimen. Kemudian soal food security atau keselamatan makanan dibangkitkan dan kita tahu yang antara yang paling terkesan adalah petani-petani dan pesawah padi dan kebun kecil. Tetapi lagi harus ada langkah-langkah yang lebih proaktif oleh lembaga pemasaran juga. Kerana kalau kita lihat kesenjangan perbezaan harga di antara Kuching Kuala Lumpur atau Labuan Kuala Terengganu Perlis itu jauh sangat. Kalau kata di Semenanjung saja bawang merah Kuala Terengganu RM5, Perlis RM8. Jadi dia ada kelemahan apa yang Profesor Diraja Engku Aziz menyebut irregularities in the marketing infrastructure. Dia tulis 61. It's still irregular. Walaupun kita ada farmer sekarang. Masa itu belum ada farmer. Ada farmer tetapi tidak. Kalau dibandingkan dengan Labuan lagi teruk. Kuala Terengganu RM5, Perlis RM8, Labuan RM25. Maknanya orang kalau pendapatan rendah tak belilah bawang merah. Cili merah Kulai, Kuching RM28, Kuala Lumpur RM18. Ayam proses standard Kota Baru RM9.50, Kota Kinabalu RM10.90. Jadi ini yang kita sebut monopoli kartel makanan. Hari itu kita sebut tentang kartel daging yang heboh sebentar kemudian dilupakan. Jadi sepatutnya Menteri Pertanian memberikan jawapan tentang tindakan yang diambil terhadap bantahan dan skandal dibangkitkan soal kartel daging tempoh hari. Kita juga bicara tentang pengangguran yang disebut ada kejayaan, tetapi yang tidak disebut adalah kadar pengangguran belia 15 hingga 24 tahun adalah 13.2%. Kategori ini 312,000 orang yang menganggur. Kadar pengangguran belia
15 hingga 30 tahun 8.7%. Jadi jika kita mahu lebih objektif, kita harus perhatikan jumlah sebenarnya. Kalau kita nak rangka dasar, fakta itu harus jelas. Umpamanya masalah terbesar yang mencecah lebih 1.7 juta adalah pengangguran tidak ketara, underemployment. Ya. Kalau kategorinya dia kerja 1 jam seminggu, itu dia masuk dalam kategori bekerja. Tapi hal-hal ini harus dijelaskan supaya skim jaminan perencanaan pekerjaan, jana kerja dan lain-lain yang disebut itu ada kejayaan yang terbatas. Saya sentuh tadi sepintas lalu tentang gaji minimum. Ada bantahan daripada konglomerat. Perdana Menteri jawab baru-baru ini, saya dah bincang dengan syarikat-syarikat besar, semua tak setuju. Ini Perdana Menteri, dia wakil syarikat besar ke wakil rakyat? Ya. Mana dalam negara di dunia ini, ya, tengok yang popular Bernie Sanders sekarang ini kerana dia menjadi jurubicara kepada rakyat bawahan. Ya. Kalau tanya syarikat-syarikat besar, tak akan buat sebab tu ada Kesatuan Sekerja. Dalam sejarah ekonomi, political economy, Presiden Betul, ya, menunjukkan bahawa hanya dengan Kesatuan Sekerja barulah syarikat-syarikat besar gergasi ini mula memberi layanan lebih baik kepada pekerja. Sebelum wujudnya syarikat Kesatuan Sekerja tidak ada. Sebab itu bagi saya ada langkah yang serius untuk memperkukuh semula Kesatuan Sekerja yang cuba dimatikan 10-20 tahun yang lalu. Jadi kita kena bangkitkan balik supaya dia boleh berunding dan menesak. Ini syarikat untung 8 bilion ringgit. Gaji pekerja tak naik. Produktiviti bertambah. Jadi sebab itu pernah saya sebut di parlimen dulu beberapa tahun lalu, contoh produktiviti, peningkatan produktiviti dengan peningkatan upah. Peningkatan upah di Malaysia ini jauh lebih rendah daripada peningkatan produktiviti berbanding atau ketimbang Korea atau beberapa negara lain. Bila peningkatan produktiviti itu harus juga bawa kepada peningkatan upah pekerja. Jadi saya masih tegaskan di sini, Perdana Menteri harus mendengar suara rakyat bawahan untuk meneruskan dengan jangan dasar gaji minimum untuk pekerja dan jangan tunduk kepada syarikat-syarikat dan tokoh-tokoh besar sama ada syarikat glove ataupun kelapa sawit ataupun industri-industri yang besar. Mesti ada proses rundingan yang melibatkan syarikat dan juga pekerja. Sebab itu kalau lihat memang ada laporan Bank Negara juga ni yang positif sikit. The living wage beyond making ends meet. Baik. Tuanku Yang Pertuan Agong juga menyebut tentang pesara tentera. Kerana dan saya tidak pasti sama ada ini tuanku masukkan kemudian bukan kertas daripada kerajaan. Kalau kertas daripada kerajaan sepatutnya ada dah langkah diambil. Tetapi ini seruan daripada tuanku supaya diberi perhatian kepada veteran tentera yang tidak ada pencen. Ini ada masalah mereka. Mereka telah berkhidmat, kemudian tidak ada upah atau pencen tetap. Sebahagian besar pengalaman saya di Port Dickson, memang ada masalah. Dia ribuan keluarga yang pencen dan menetap di Port Dickson, dan saya lihat tanpa ada suatu usaha khusus untuk mereka dan tanpa pencen, kehidupan mereka itu agak sukar. Satu perkara yang diseputuh oleh Pertuan Agong alam sekitar dan perubahan iklim. Ini agak menarik kerana penekanan yang diberi itu tinggi. Sebab itu kita telah cadangkan mesti ada Green New Deal for Malaysia yang lebih jelas, walaupun ada permulaan ke arah itu yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Tetapi saya
tegaskan di sini, ya, apa yang disebut tapi tidak dijawab. Banyak hal-hal yang tidak dijawab oleh Menteri. Jadi speaker kata memang tak boleh diarah, ya. Tetapi saya ingat parlimen mesti ada satu sistem di mana kita senaraikan persoalan yang dibangkitkan dan yang jawapan yang belum diberikan. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu, kalau tidak kita bercakap sini, dia tak jawab. Saya sebut lagi itu umpamanya. Banjir di beberapa negeri, ya, termasuk Pahang, yang melibatkan syarikat balak. Balak besar sampai ke tangga rumah dia. Dia tak dapat, dia dapat bala, bukan balak, bala. Ya. Dan saya cadangkan, sekurang-kurangnya syarikat balak itu bagilah ganti rugi sedikit, ya, kepada rumah-rumah terjejas oleh banjir. Tak ada jawapan. Yang sekarang saya tahu belum. Padahal peningkatan ekspor kayu balak ini dari segi jumlah, dari segi angka yang saya berikan itu kurang tepat kerana saya lihat daripada rekod lain. Tapi saya semak balik daripada prestasi ekspor kayu Malaysia 2017 hingga 2021, Lembaga Kayu Malaysia. 2018 22.3 bilion, 2020 22 bilion, 2021 17.9 bilion ringgit. Takkanlah tak boleh dipastikan semua rumah, semua kawasan yang terjejas akibat pembalakan ini diberi sedikit ganti rugi oleh syarikat. Ya? Tapi belum ada jawapan. Belum ada jawapan. Saya takut kalau tanya Jabatan Perhutanan, setelah kita membuat kajian yang rapi dan teliti, maka didapati banjir tidak terkesan oleh balak. Saya masih ingat, masa saya Menteri Pendidikan, ada laporan daripada Universiti Utara, kawasan Universiti Utara, kita kata jangan ada, hentikan pembalakan. Pakat dengan kerajaan negeri, henti. Kemudian ada lori balak keluar. Saya dapat laporan. Rujuk ke Jabatan Perhutanan, dia kata tak nampak. Saya kata kalau jarum keluar tak nampak, ni lori balak keluar pun tak nampak. Demikianlah. Tuan, ringkasnya. Sebenarnya nak tebang balak banyak tu untuk membiarkan rimau. Kena faham, kena belajar daripada pemimpin Kelantan. Sebab kalau balak ditebang, anak-anak pokok tumbuh, rimau akan banyak. Itu tujuannya. Kena faham sikit Port-Dickson. Melaya. Itu kadang-kadang kalau pandangan macam itu sebenarnya tak payah jawab je. Ya. Saya cadang pada Kota Raja lain kali jangan bacalah cerita tu. Hati pun sakit, jawapan tak selesai, masalah tak selesai. Alasan. Kalau itu teori dia, maknanya rimau banyak di New York. Sebab semua pokok-pokok ditebang. Baik. Jadi sebab itu kita kata ini natural asset yang disebut oleh Tuanku Agong, dan saya harap ini diberikan keutamaan sebelum terlambat. Sedikit tentang pertahanan, kita nampak ramai yang sukacita kerana helikopter dah sampai, helikopter MD-530G yang sepatutnya tiba pada tahun 2016. Jadi lewat 43 bulan. Jadi saya nak tanya Menteri Pertahanan, dan lewat ini kalau ikut LAD ada denda dia sebanyak 147 juta. Ya. Tapi ada denda lah, 43 bulan. Jadi saya nak tanya, ada dibayar tidak? Atau dibayar kepada syarikat? Kerana syarikat ni syarikat UMNO Subang dululah. Ya. Jadi saya nak biar ada jelasan, kerana Menteri Pertahanan ni selama ini kita duk tanya beberapa hal tentang light combat aircraft yang diberi kepada Korea Aerospace. Itu yang bernilai 4 bilion. Saya minta penjelasan kerana selama ini saya tengok Kementerian Pertahanan memang mengelak daripada memberi jawapan kepada soalan-soalan yang dibangkitkan selain dari jawapan umum. Baik.
Pergi helikopter selesai. Now, soal luar negara ni ya, saya soal Palestin dan konflik Rusia Ukraine. Soal Palestin pertamanya, saya harap kerajaan konsisten menyuarakan kerana keganasan Israel berterusan, kawasan yang dirobohkan, dirampas masih lagi bertambah. Jadi selama ini Malaysia dari segi ini konsisten. Saya harap Menteri Luar terus menyuarakan dengan lebih lantang hal yang sedemikian. Begitu juga tentang konflik Myanmar. Myanmar ini jiran kita. Jadi kita cakap soal Palestin, Ukraine, kemudian kita agak lemah sikit tentang Myanmar dan nasib Rohingya. Saya tidak fikir menusabah. Yang mengenai konflik Rusia-Ukraine ni memang ada kontroversi sedikit. Kerana orang mengatakan bahawa seolah-olah kita ini ikut selera Amerika Syarikat. Saya nak sebut keganasan dan penaklukan Amerika Syarikat baik di Iraq atau campur tangan di Syria ataupun Libya tak pernah kita sokong. Ya, maka harus kita lantang menentang. Tetapi dalam hal nada yang sama, kita juga tidak boleh mengizinkan dengan apa alasan pun penaklukan Rusia ke atas Ukraine. Ya. Membantah pendirian Rusia menakluk Ukraine tidak bermakna kita menyokong Barat dalam salah laku mereka di tempat-tempat yang lain. Jadi biar Malaysia ini konsisten menolak apa juga tindakan kuasa besar membuli, menakluki, merampas hak negara-negara kecil yang lain. Dan sebab itu Malaysia harus lebih tegas dalam soal konflik Rusia dengan Ukraine. Kerana ini bertentangan dengan Konvensyen Geneva dan negara seperti kita, kalau kita diam, risikonya juga akan menimpa kita. Saya nak akhir sedikit saja sentuh tentang Johor ni. Kerana ada dibangkitkan soal oleh Yang di-Pertuan Agong tentang kestabilan politik, jangan politik siang malam. Dah ada pilihan raya kena politik siang malam lah tuanku. Sebab itu bagi kita tidak ada sebab mengapa dipaksa ada pilihan raya. Hanya kerana keangkuhan satu parti, kononnya kerana menang besar di Melaka, dia nak tunjuk gagah dia. Belum tentu. Kadang-kadang orang mula tersasul kerana terpukau dengan kemenangan sedikit dan dia rasa dia mesti menang semua. Tapi soal dia, dengan COVID macam ni, dengan Omicron berapa orang? Saya dengar hari pertama 22 ahli parlimen yang positif. Kita tak kempen, tak boleh. Kempen, walaupun SOP itu ketat, tak mensabar. Tapi ada pilihan raya. Ya. Yang nak sangat pilihan raya sebab apa? Boleh, saya nak beritahu peristiwa semalam. Ketua Bangkang, semalam saya menghadiri satu ceramah di Johor, sebelah Iskandar Puteri. Kemudian denda kompaun RM3,000 di atas 3 kesalahan. Yang pertama, penceramah tak pakai mask. Sedangkan dalam parlimen kita tak pakai bila bercakap. Yang kedua, tak ada lorong masuk dan keluar. Sedangkan ceramah di luar Dewan. Nak masuk ke mana, nak keluar ke mana. Yang ketiga, SOP. Jadi ini denda RM3,000 bagi kami ni memang teruk sangatlah. Dan Perdana Menteri berjanji, saya semalam cakap Perdana Menteri, kita kempen boleh sampai pukul 11. Perdana Menteri tak kenapa tidak sampai pukul 12. Apa beza COVID pukul 10 dengan COVID pukul 12. Tapi cakap lain yang dilaksanakan di sana lain. Ini yang jadi masalah pada kita. Setuju tak Tuan Bangkang? Perdana Menteri dalam pertemuan kita memberi pengakuan untuk dilonggarkan sedikit. Pilihan raya kita tak setuju. Ada orang kata kita takut. Tapi masalah inilah. Ada pilihan raya tak boleh kempen. Kempen 100 orang. Tempat dalam Dewan. Jadi banyak syarat-syarat dia. Kalau kita buat SOP maknanya ada social distance, saya setuju. Mesti pakai mask, saya setuju. Tapi kena bagilah kelonggaran.
Pilihan raya apa kalau macam ini? Ya, tapi sebenarnya motif dia adalah memenangkan satu pihak. Dia tidak adil proses dia. Ya, karena kita dengan keterbatasan kita, ya, tidak ada jentera, yang caranya ada yang menyampaikan maklumat kepada rakyat melalui ceramah-ceramah. Dan ini memang dihalang. Tapi isu di Johor ini ialah isu pengangguran, upah murah dan 400 pekerja Malaysia, kebanyakan rakyat Johor yang di Singapura. Dan kita tak izinkan mereka balik untuk mengundi dan ada sekatan-sekatan yang diteruskan. Kemudian pembangunan ekonomi Johor yang tidak seimbang. Ya, kalau ada pun sedikit pembangunan di Johor Selatan. Kalau pergi kawasan-kawasan Johor Tengah, Johor Timur, itu tidak ada. Jadi dia ada lagi kesenjangan. Jadi saya rasa ada kelemahan besar dari segi konteks pembangunan yang disebut pembangunan rakyat, meningkat kehidupan taraf mutu hidup rakyat yang disebut dalam titah diraja hari Isnin. Kemudian yang lain juga ialah soal perumahan. Perumahan rakyat adalah di antara isu besar yang dihadapi oleh rakyat, terutama di Johor Selatan. Jadi saya percaya sepatutnya pilihan raya ini menyentuh hal-hal yang sedemikian. Ya. Dan rekod kerajaan sebelum ini tidak begitu membanggakan dalam menangani ketiga-tiga masalah tersebut. Jadi saya harap sekali lagi isu-isu yang saya bangkitkan ini. Yang Mohd Ketua Bangkang boleh? Yang Mohd, cuma nak tanya pendapat Yang Mohd Port Dickson tentang kekeliruan yang sekarang ketara diminda rakyat di antara PN dan BN. Sedangkan dalam kerajaan mereka bersama, tetapi semasa berkempen kita lihat Yang Berhormat Paguh membuat kenyataan-kenyataan menghentam Yang Berhormat Pekan dan juga sebaliknya. Jadi rakyat dalam keadaan begitu keliru. Siapakah yang sebenarnya mentadbir kerajaan? Apakah komen Yang Berhormat mengenai perkara ini? Terima kasih. Ketua Bangkang boleh hantar jaya sikit. Betul. Memang rakyat yang keliru, saya nasihatkan. Kalau PN kutuk BN, BN kutuk PN, kita pilih PH dengan keadilan lah. Ya. Tapi ini dari segi maksud yang ditanya itu ialah kerana kacau bilau lah. Di persekutuan ada kerajaan, satu kerajaan, tetapi dua mazhab. Kemudian di kempen di bawah itu serangan bertubi-tubi di antara satu sama lain. Jadi katanya rakyat keliru. Jadi saya cadangkan supaya rakyat balik kepada pokoknya. Bukan permusuhan pribadi, bukan permusuhan parti, tetapi melihat kepada agenda parti dan harapan kepada rakyat untuk bawa perubahan. Dan harapan kepada rakyat bawa perubahan seperti mana di Johor, penyelesaian masalah ekonomi yang lebih seimbang, menyelesaikan masalah pengangguran dan menyelesaikan masalah perumahan. Dan ini bagi saya terkait dengan apa yang saya tekankan peringkat awal, ini isu governance. Ya. Kita tidak boleh terus kelihatan lemah sehingga diambil kesempatan oleh pihak-pihak tertentu. Kita mesti berikan satu harapan kepada rakyat dan mengakui apa keterbatasan sebelum ini dan meneruskan agenda pembangunan, dan saya percaya ini boleh diluruskan dengan mandat diberikan seperti mana mandat pada tahun 2018 kepada Pakatan Harapan dan Keadilan dalam pilihan ini. Ketua Bangkang boleh sikit. Sebab itu saya minta supaya Perdana Menteri melihat semula SOP supaya beri keadilan. Mereka yang putuskan ada pilihan raya, mereka harus sedia untuk terima SOP yang lebih adil. Dan saya harap SPR jangan dianggap sebagai perkakas untuk memihak kepada beri kepentingan kepada satu pihak sehingga menjejaskan proses pilihan raya yang adil. Boleh, Speaker. Yang Nombor Ketua Bangkang, terima kasih Speaker. Ini berkait tentang isu rasuah yang dibangkitkan awal tadi, yang saya fikir penting untuk dapatkan perhatian Dewan ini.
semasa Yang Berhormat menjadi pemangku Perdana Menteri tahun 1997, kita telah memperketatkan Akta Rasuah, pencegahan rasuah ini. Dan kita lihat ketika itu Yang Berhormat yang sebagai pemangku Perdana Menteri melalui jalan yang cukup sukar, diuji dengan penjara dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita lihat, selain daripada manusia ataupun orang individu yang melakukan rasuah, sekarang ni dah jadi satu institusi dibuat untuk menyamun duit rakyat. Jadi saya nak melihat pemikiran Yang Berhormat Ketua Bangkang, bagaimana untuk ke depan ini, adakah perlu kita revisit semula dengan izin Akta Pencegahan Rasuah ini, dan sistem keuangan negara kita yang kita lihat boleh dengan senang dibolosi dengan transaksi yang besar, yang tentunya membebankan keuangan negara kita. Terima kasih. Jika memang saya akan tamatkan ucapan sekarang untuk beri ruang pergerakan lain. Tapi pindaan akta BPR pada ketika itu memang satu yang kontroversial. Ada peruntukan mengatakan andai kata seorang menteri atau pejabat awam itu didapati mengumpulkan harta yang banyak dan dikesan hanya 5 tahun atau 10 tahun kemudian, beliau masih boleh didakwa. Sebagian besar pada rakan-rakan saya di Jemaah Menteri menentang. Tidak depan saya. Dia lapor kepada Perdana Menteri pada ketika itu yang di luar negara. Jadi saya bangkit kebalik kepada Jemaah Menteri kerana saya kata Yang Berhormat saudara tidak rasuah, tidak harus takut kalaupun terbukti. Kerana kalau tidak, orang mengumpulkan harta, disimpan di luar, diam ketika, macam Pandora Papers, dah ada pencen 2-3 tahun, dia keluarkan. Itu sebabnya peruntukan ini bagi saya sangat penting, walaupun pada masa itu mendapat tekanan yang sangat kuat. Jadi saya setuju dengan Hang Tuah Jaya bahawa peruntukan ini sebenarnya ada dirangkul dalam Akta Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, tetapi ia memerlukan satu kekuatan dan mulai juga tekad politik juga. Sebab itu walaupun saya tengok ada juga kritikan keras kepada SPRM, saya masih berpendapat dia terikat dengan tekad politik. Kalau pimpinan politik itu tegas, saya percaya seluruh jentera itu akan mempunyai haluan yang jelas. Sekali ucap terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.